This call is now being recorded. وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا تواب الرحيم وهداية نصيبا لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم همنا وأنا الملائكة المقربين وافتح علينا رحمتك علينا صلاتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا قال الشيخ المسلم لا نفعنا في الدارين dan kedua wajib nazari yaitu barang yang berkandak pada mendapatkan dia kepada fikir dan tilik nazar seperti kidam bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Dan yang kedua yakni daripada dua bagai yang wajib. Yang kedua tu ialah wajib nazari. Wajib akli yang nazari. Wajib akli yang nazari. Iaitu barang yang berkandak. Berkandak tu pada mendapatkan dia. Nak dapat tahu benda wajib tu, nak dapat dia, nak dapat tahu, nak nampak dia, berkandak kepada fikiran. Jadi maknanya kita nak faham dia, kita nak nampak dia, kita nak tahu, tak dapat tidak kena guna fikiran. Kena fikir dengan akal. Dan tilik tu apa dia? Nazar. Nazar tu bahasa Arab, tilik tu bahasa Melayu. Kena tilik, tilik dengan fikiran. Fikir tilik, kena berdalil, kena tilik kepada dalil. Dan tilik tu bahasa Arabnya nazar. Maknanya tilik nazar kepada dalil. Seperti misal bagi wajib nazarinya seperti kidam bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Jadi kita nak boleh tahu, nak boleh kejap, kemas bahawasanya Allah Ta'ala itu sedia, bukan baharu, maka bukan dia senang kita nak dapat tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu sedia. Nak dapat yakin tu tak dapat tidak kita kena berdalil dengan dalil ialah tilik kepada makhluk ini. Jadi sekadar dengar orang cerita tu itu tak dia tak panggil ilmu lagi di sini sebab dikehendaki dengan ilmu di sini tu kita tahu dengan tahu serta dalil. Maka jadi jadi sekali lagi saya ulang, maknanya ilmu yang ada pada kita, tak kiralah mengetahui tentang hukum akal ke atau hukum syarak ke, maka ilmu itu terbahagi kepada dua bagai. Ialah ilmu daruri, ilmu nazari. Pengetahuan kita, mana-mana pengetahuan kita dalam bab adat biasa ke, dalam bab adat ke, dalam bab akal ke, atau dalam bab syarak ke, maka ilmu kita terbahagi kepada dua bagai,
ialah nazari dan daruri. Sekiranya kalau didapat dengan senang, tak payah guna fikiran, tak payah kita tilik kepada dalil, maka itu dikatakan ilmu daruri. Sekiranya tak boleh kita nak tahu, tak boleh kita nak tahu, nak yakin, tak boleh kita nak dapat, melainkan kena fikir, kena tilik, maka itu adalah benda nazari. Panggil wajib nazari itu sebab ambil nazari itu ambil pada tilik makna nazar itulah. Sebab tu panggil nazari, sebab dia katanya yang berkehendak apa? Barang yang berkehendak pada mendapatkan dia kepada fikir dan tilik tu bahasa Arab nazar. Lalu tu panggil nazari. Gitu. Jadi wajib ni pun masuk dalam benda pengetahuan juga. Wajib mustahil sebab awal-awalnya saya ingat dalam matan Ummul Barahin dia kata i'lam annal hukmal aqliyah, maknanya mengetahui hukum akal tu masuk dalam pengetahuan kita juga. Lalu tu terbagi pada daruri dan nazari. Maka wajib nazari sama dengan yang lain, kerana nazari benda begini semua. Tak dapat tidak kena guna fikiran, tak dapat tidak kena ada tilik kepada dalil, barulah kita nak tahu. Nak tahu yang wajib, nak tahu yang mustahil pun, kalau nak tahu benda ni mustahil ke tidak, wajib ke tidak, atau harus ke tidak, sekiranya kita nak dapat tu, tak lain tak bukan kena guna fikiran. Kena tilik kepada dalil, kena fikir, kena kaji. Maka itu nazari semua. Maka di sini pun demikian. Barang yang berkehendak kepada mendapatkan dia. Maknanya, mana terhenti pada nak dapat dia, nak tahu dia, nak yakin dengan dia tu kepada fikiran. Jadi maknanya kalau kita tak fikir, tentu tak nampak. Tak dapat. Tentu tak boleh nak yakin, tentu tak boleh nak tahu. Dan tilik. Kena tilik kepada dalil. Kata kalau tak tilik kepada dalil, maka kita tak dapat, tak tahu, tak boleh nak pegang dengan dia. Maka itulah katanya nazari. Macam itulah juganya hukum syarak. Hukum syarak pun demikian juga. Sekiranya wajib, sunat, haram, makruh yang didapat dengan secara fikir dan tilik kepada dalil seperti yang didapat hukumnya oleh mujtahid, maka itu nazari dia kata. Dipanggil nazari. Maka habis itu maka kita tengok misal dia di sini katanya seperti kidam bagi Allah, kidam bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Ini misal bagi wajib nazari. Jadi maknanya kita tak boleh yakin dengan sedia Allah Ta'ala, tak boleh tahu dengan sedia Allah Ta'ala, tak boleh kejap dengan sedia Allah Ta'ala, tak lain tak bukan kita kena tilik kepada dalil, kita kena fikir pada dalil. Kena buat kajian. Baru boleh tahu, barulah boleh yakin dengan kata Allah Ta'ala itu sedia. Sebab tu kalau kita dengar orang ceritanya kata Allah sedia, maka semata-mata kita dengar dia cerita katanya Allah ada, itu panggil taklid, tak panggil ilmu. Tapi kalau kita nak lepas, nak tahu, nak bagi lepas daripada taklid, tak dapat tidak, kita kena tahu dalil. Maka setiap-tiap perkara yang tak boleh nak yakin, nak yakin dengan dia, malaikat kena tilik kepada dalil, kena fikir pada dalil, itu nazari semua. Sebab itulah satu-satu bahasan dalam akidah kita, wujud, qidam, baqa', mukhalafah tu,
adalah benda nazari semua. Sebab tak ada boleh kita nak yakin dengan ada Allah malaikat kita berdalil. Tak boleh yakin dengan sedia Allah malaikat kita berdalil. Dengan dalil. Kena fikir tilik pada dalil. Kena buat kaji pada dalil-dalil. Maka itu nazari semua. Maka tengok kita nak boleh yakin kata Allah Ta'ala tu sedia, kena tilik kepada makhluk ini. Makhluk ini adalah perkara yang baru. Setiap-tiap perkara yang baru ni tak dapat tidak nak boleh ada dia, kena ada Tuhan. Katalah. Kalau dia tu baru, tentu dia berhajat kepada yang menjadi. Kalau berhajat pada yang menjadi, pergi sampai katanya jadi dot dan tasasul. Tu begitulah. Dan arti mustahil itu. Kita masuk pula bahasan mustahil pada akal. Dan arti mustahil itu barang yang tiada terupa dan tiada terimu pada akal akan adanya. Akan adanya dan sungguhnya. Akan adanya dan sungguhnya. Artinya, arti mustahil iaitu barang yang tiada terupa, tak tergambar dan tiada terimu, tak diterima pada akal. Tak terupa, tak terimu pada akal tu pada kiraan akal. Pada akal, pada kiraan akal, tak terupa, tak terimu akan adanya. Adanya artinya sungguhnya. Jadi mana ada dia tu akal kita tak terima. Begitu. Ada dia tu, sungguh dia tu, akal kita tak terima. Mana begitu. Ada dia, akal kita tak terima, tak terupa pada akal kita. Tak tergambar, maknanya tak boleh nak, maksud sama tu, tak terupa, tak terima pada akal tu, maksudnya sama. Jadi kalau ada dia, seperti ada anak bagi Allah, akal kita tak terima. Ada anak bagi Allah, akal kita tak terima. Sebab apa? Sebab menyalahi dengan akal kita. Sebab apa kau tak terima? Sebab menyalahi dengan akal kita. Ada anak bagi Allah itu tak terupa, tak terbayang, tak ternampak, tak tergambar di dalam fikiran akal kita. Sebab apa? Sebab benda ni tak boleh jadi. Macam mana kita nak bayangkan? Benda tak boleh jadi. Begitu. Maka sebab apa boleh katanya akal kita tak terima akan ada seperti anak Allah. Anak Allah itu kenapa akal kita tak terima ada dia? Ada anak bagi Allah itu kenapa tak terupa pada akal? Sebab benda ni tak boleh nak ada. Sebab benda ni tak terima ada. Anak Allah tak terima ada pada kiraan akal kita. Pada kiraan akal kita, anak Allah tak terima ada. Macam mana nak terupa kata ada? Begitu. Macam katanya, ada orang di depan kita. Macam mana kita nak bayang kata tak ada? Kan? Tengok saya, tengok beritahu kata tak nampak. Terus tengok tapi ingat kata tak nampak. Macam mana nak bayangkan? Soalannya begitulah. Sebab anak Allah benda tak ada. Benda tak ada. Lagi pulanya tak terima ada. Benda tu, benda perkara ni, anak Allah ni perkara yang tidak ada. Tak terima ada. Bukan tak ada tetapi terima ada. Seperti anak bagi orang yang belum kahwin. Anak bagi orang yang belum kahwin memanglah tak ada lagi. Tapi
terima ada pada kiraan akal, itu dia nampaklah kalau katanya kau sikit lagi masa depan kalau kau dapat anak, kalau kau dapat anak, kau letak nama Muhammad ya. Lepas tu di atas dia saya sikit lagi, kalau saya kahwin, saya dapat anak, saya nak letak nama anak saya nama Muhammad. Maka itu akal kita bayangkan, dapat bayangkan akan anak. Sebab apa? Sebab anak dia tu walaupun tak ada lagi sekarang, sebab dia belum kahwin lagi, anak dia tak ada sekarang, tetapi diterima ada, tetapi terima ada. Sebab tu akal dia tu sebut katanya, kau kalau dapat anak, nak letak anak nama apa? Dia boleh jawab, anak saya kalau dapat lelaki, tu dia boleh nampak dalam fikiran. Sebab apa? Sebab anak dia tu benda yang terima ada, walaupun tak ada sekarang. Walaupun belum ada lagi sekarang, tapi nampak terima ada, lalu tu dia boleh bayangkan dalam akal dia. Gitu. Tetapi di sini benda mustahil, benda tak ada, tak terima ada. Apabila tak terima ada, macam mana akal nak nampak kata ada? Macam mana akal nak bayangkan ada dia? Macam mana akal kita nak terima sebab dia tak terima ada? Jadi sebab hakikat benda mustahil tu benda tak ada, tak terima ada. Seperti anak Allah, benda yang tidak, yang tak terima sungguh. Seperti baru Allah. Baru Allah tu tidak tak terima sungguh sama sekali. Maka macam mana kita nak nampak kata sungguh? Macam mana kita nak nampak kata ada? Sebab dia tak terima ada. Begitu. Tengok, ya itu ni tamuh dan ya itu dua bahagai pula. Dan iaitu mustahil pada akal, mustahil akli, mustahil iaitu dua bagai pula seperti yang wajib. Memanglah masuk dalam bagai ilmu, maka ilmu terbahagi pada dua. Yang ni pun mesti kena bagi kepada dua juga. Pertama mustahil daruri. Pertama mustahil daruri. Iaitu seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Yani, tak ada kedua-dua. Gerak pun tidak, diam pun tidak. Maka ini perkara mustahil pada akal. Perkara yang mustahil pada akal tetapi masuk dalam bahagian mustahil daruri. Senang saja kita nak nampak kata tak terima sunyi. Tak terima. Mana sunyi daripada sunyi jirim kosong, tak bergerak tak diam je lah. Tak bergerak tak diam. Pada suatu jirim pada masa yang sama, itu tak terima oleh akal. Sebab adalah perkara yang mustahil. Tapi senang nak faham. Senang nak nampak. Sebab ini bina di atas katanya, jirim tu mengambil lapang bagi jirim tu adalah perkara yang wajib, daruri kan. Mengambil lapang, itu kita ingat balik yang kita belajar minggu lepas. Yang kita belajar minggu lepas tu, maknanya dia katanya mengambil lapang oleh jirim tu adalah perkara yang wajib, daruri kan. Lepas tu apabila jirim tu mengambil lapang, mengambil lapang atau mengambil tempat kosong tu, ada kalanya tetap di tempat yang sama di dalam dua masa. Maka itu dikatakan diam. Sekiranya kalau jirim itu mengambil tempat tapi bersalin-salin bertukar-tukar tempat, itu panggil kata bergerak. Jadi maknanya apabila lazim daripada katanya apabila jirim tu
mengambil lapang, tak dapat tidak, emo kena jadi bergerak, emo kena jadi diam. Nak kalau begitu mana kalau tak ada bergerak, tak ada diam tu mana tak mengambil lapang. Padahal mengambil lapang tu perkara yang mesti tak dapat tidak. Begitu. Jadi apabila katanya mengambil lapang, mengambil tempat kosong tu adalah wajib daruri, maka lazim daripada mengambil lapang sana itu, mengambil tempat kosong tu, lazim daripada itu kalau tetap di tempat yang sama, panggil diam. Kalau bertukar-tukar tempat, bersalin-salin tempat, maka jadi bergerak. Kalau begitu, maknanya gerak dan diam tu mesti kena ada mana-mana satu dijirim. Ada mana-mana satu, ada bergerak saja, artinya ada diam saja. Nak tidak kedua-dua tu tak boleh jadi. Kalau tidak kedua, maknanya jirim tak mengambil lapang. Kalau katanya tidak bergerak, tak diam tu, mana tak mengambil lapang. Begitu. Maka itu dia panggil daruri, ya. Dua campur dua, dua tambah dua jadi lima. Dua tambah dua jadi lima. Sekaligus pun dah nampak dah. Dua tambah dua jadi lima. Kan? Kalau dua tambah dua jadi empat, itu wajib. Itu sekali pandang, sekali terlintas dalam fikiran tu pun dah nampak kata tak boleh jadi. Itu mustahil daruri. Tak boleh jadi, tak sungguh, tak ada. Kedua, mustahil nazari, iaitu seperti syarik bagi Allah. Jadi seperti ada, seperti syarik ni, seperti ada syarik bagi Allah. Syarik bagi Allah maknanya ada Tuhan satu lagi bersama dengan Allah. Allah ada syarik, ada kongsian bagi dia. Maknanya Tuhan jugalah satu lagi. Jadi ada Tuhan satu lagi yang lain daripada Allah. Kemudian kita talzih Maha suci Allah daripada demikian itu syarik. Syarik itu Maha suci. Maka dia katanya mustahil syarik bagi Allah itu tiada dapat malaikan kemudian daripada tilik nazar kepada dalil wahdaniyah. Tu tengok tadi, tilik nazar kepada dalil. Sebab tu kita tulis begitu tadi, ya. Jadi maknanya syarik bagi Allah ini tak dapat, tiada dapat, mana tak boleh kita nak tahu, tak boleh kita nak dapat, tak boleh kita nak nampak. Malaikan kemudian daripada tilik kepada, kemudian pada tilik nazar kepada dalil wahdaniyah. Jadi untuk nak boleh nampak, nak boleh yakin katanya tak boleh ada syarik bagi Allah, tak terima ada syarik bagi Allah tu, tak dapat tidak, kita kena tilik, kena fikir kepada dalil wahdaniyah, dalil keesaan Allah. Kena fikir banyak. Kita katanya kalau Allah ada syarik dengan maknanya ada jadi dua Tuhan, Allah dah satu Tuhan, kongsi dia tu satu lagi, pun Tuhan juga tentu membawa kepada rusak langit dunia ini, tetapi panjanglah dalil wahdaniyah. Maka itu dikatakan mustahil nazari. Sebab kita tak boleh nak faham, nak nampak, nak jelas benda perkara ini, melainkan kita tilik kepada dalil. Maka itu dikatakan mustahil nazari. Begitulah. Apa nak katanya, kalau kena fikir tilik ni nazari. Kalau boleh tahu tak kena fikir tilik, daruri. Apa-apa perkara sekalipun dalam bab hukum akal, hukum syarak sekalipun. Sebab itulah dia kalau dalam hukum syaraknya wajib sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan.
itu masuk dalam ilmu nazari ke ilmu daruri? Wajib puasa bulan Ramadan. Wajib sembahyang 5 waktu. Nak tanya, kita tahu kata wajib sembahyang 5 waktu, wajib puasa bulan Ramadan. Kita tahu tu kata wajib sembahyang 5 waktu, tahu kata wajib puasa bulan Ramadan. Tahu tu dikatakan ilmu. Maka nak tanya, ilmu tahu tu tahu dengan secara daruri ke dengan secara nazari? Nah, kalau dia kata nazari, maknanya tak boleh nak tahu melainkan kena tilik kepada dalil lebih dulu. Kalau kata daruri, maknanya tak payah tilik kepada dalil. Maka jawabnya, segala pengetahuan di dalam bab hukum syaraknya, dia datang daripada kita ulama mujtahid peringkat Imam Syafi'i itu berdalil ke semua. Jadi tahu kata sembahyang yang wajib itu daripada rojak kepada dalil, berdalil. Tahu kata puasa bulan Ramadan itu tahu daripada dalil. Kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam, itu dalilnya. Tetapi itu dalil kalau tanya kita, orang tak faham bahasa Arab, orang tak belajar kaedah, tahulah katanya kutiba alaikumusiyam tu dalil. Tapi cara mana kutiba alaikumusiyam tunjuk di atas? Wajib. Kena ada kiraan dia. Dengan alat-alat, dengan kaedah-kaedah dia. Baru tahu katanya puasa bulan Ramadan tu adalah wajib. Kalau begitu nak tahu kata wajib puasa bulan Ramadan, jadi terhasil daripada berdalil oleh ulama mujtahid peringkat seperti Imam Syafi'i. Gitu juga nak tahu katanya sembahyang 5 waktu tu adalah wajib, itu pun berdalil dengan dalil juga, dalil Quran dan hadis. Jadi maknanya apabila nak tahu dengan ada dalil, maka tak dapat, maka biasalah. Maka macam sinilah apa dia masuk dalam benda nazari. Sebab kalau tak pakai dalil, tak beranjak pada dalil, maka tak jadi daruri. Sini tengok dia kata kalau nazari dah panggil nazari. Nazar tilik kepada dalil. Mana kalau perlu kepada tilik pada dalil, kena rajak pada dalil, itu nazari ke semua. Jadi pengetahuan tentang wajib sembahyang 5 waktu, pengetahuan tentang wajib puasa bulan Ramadan, haram berzina, haram bercuri, itu benda nazari. Asalnya benda nazari. Tetapi dengan sebab masyhur dia. Dengan sebab masyhurnya, latasnya, masyhurnya, apa dia? Masyhur. Wajib sembahyang 5 waktu, masyhur. Di kalangan orang Islam dan bukan orang Islam. Puasa bulan Ramadan, dah masyhur kata wajib. Maka dengan sebab jadi latas dia, masyhur dia, semua orang tahu, sebab banyak disebar oleh ulama, maka dengan sebab dia masyhur tu jadi seperti benda daruri. Jadi seperti benda daruri. Bukan benda daruri. Jadi mengetahui dengan wajib sembahyang 5 waktu, wajib puasa bulan Ramadan, haram zina, haram bercuri, haram minum benda mabuk. Maka itu asalnya benda apa? Masuk dalam nazari. Tetapi dengan sebab masyhurnya, jadi seperti benda daruri. Jadi seperti benda daruri. Maka dengan sebab jadi benda daruri itulah, maka keluar satu
kaedah yang dikata oleh ulama, katanya siapa-siapa ingkar benda yang wajib daruri kufur. Siapa-siapa yang mengingkarkan benda yang wajib daruri jadi kufur, jadi murtad. Lepas tu dia katanya, apa dia benda yang wajib daruri? Perkara yang daruri, seperti wajib sembahyang 5 waktu. Itu makna kata mengingkarkan perkara yang daruri. Perkara yang dimaklum dengan darurah di dalam agama. Lepas tu perkara yang dimaklum, ditahu dengan secara darurah di dalam agama tu seperti sembahyang 5 waktu. Lalu tu kita kena katanya, jadi sembahyang 5 waktu tu asalnya benda nazari. Tetapi dengan sebab maklum dia, masyhurnya, dikata disepertikan dibanding dikata serupa seperti dengan benda daruri. Sebab tu dalam kaedah ulama katanya, ingkar perkara yang maklum di dalam agama, ingkarkan perkara, ingkaru ma'lumin minad-din bid-darurah, ingkar benda yang maklum di dalam agama dengan darurah, maklum dengan darurah dia kata. Maklum dengan darurah maknanya ditahu dengan darurah, bukan. Maknanya ditahu dengan nazari sebab latas dia, masyhur dia dibanding seperti daruri. Maknanya begitu. Sebab kita terlalu dengar ingkar benda yang maklum daripada agama dengan darurah. Dengan darurah, maka jadi kufur. Maknanya benda yang asalnya nazari tetapi dengan sebab latas dia, masyhurnya, jadi seperti benda daruri. Maka ingkar perkara itulah jadi kufur. Jadi nak cerita katanya apa dia? Apa-apa perkara di dalam bab akal ke bab syarak ke, sekiranya kalau perlu kepada nak boleh dapat tu, tak dapat tidak, kena kembali kepada dalil, kena tilik kaji pada dalil, maka adalah nazari kesemuanya. Tetapi benda nazari sekalipun, dengan apabila jadi masyhurnya, jadi latasnya, maka boleh nak kata dia ni seperti benda daruri. Tengok kita katanya cara-cara buat satu masakan. Satu masakan tu, kalau kita kiranya bukan dia senang. Satu perkara tu bukan dia senang. Tapi ramai orang tahu buat. Ramai orang tahu buat benda itu kat kampung. Nak masakkan ini, kalau kiranya susah ke tidak? Susah. Tetapi kenapa boleh orang ramai pandai? Sebab benda ini masyhur. Sebab benda ini masyhur, cara buatnya begini-begini, maka masyhur. Maka lalu tu pandai buat. Asalnya benda ni bukan dia senang nak buat. Salahnya begitu. Salah katanya benda ni kalau kata cara dianya susah jugalah nak buat. Tetapi nak apa orang buat senang, pandai, banyakkan pandai pula buat. Nak cerita kata benda ni sebab dia masyhur. Jadi benda susah banyak mana susah sekalipun, tetapi kalau masyhur, kalau kita ulang-ulangkan, dia akan jadi senang. Benda susah, benda payah. Benda susah, benda payah, tetapi kita ulang-ulangkan, kita masyhurkan, kita lacarkan, kita biasa dengan dia, dah jadi senang. Kita tengok orang yang buat kerja lebih lagi bab tukangan. Dia nak hafalkan mozaik ke atau batu ke, tengok dia buat tu senang. Ambil pasang. Cuba kita nak buat sendiri. Tak jadi, tak betul, saya ingat macam-macam. Kenapa jadi susah kita buat? Sebab kita tak lancar dengan dia. Tak biasa dengan dia. Jadi benda ni kalau benda payah, kalau kita lancar dengan dia, jadi senang. Maka nak begitulah, nak cerita kata benda asalnya nazari, tetapi dengan sebab masyhurnya, jadi seperti daruri. Ingkar benda itulah, benda maklum daripada agama dengan secara daruri,
adalah jadi kufur. Itu nak cerita pasal tu. Dan makna jaiz, kita kembali pada kitab pula. Dan makna jaiz itu barang yang sah pada akal, adanya dan tidaknya. Jadi sah tu maknanya dengan mana diterima oleh akal akan adanya dan tiadanya. Tapi masalah lain lah. Jadi kalau kita katanya ada, diterima oleh akal, disahkan oleh akal. Kalau kata tak ada, tidak, tak ada, artinya tidak diterima, disahkan oleh akal. Kenapa akal kita sahkan, mengesahkan, membolehkan akan ada? Kalau kata ada pun disetujui oleh akal, dinampakkan, diterima oleh akal, tak ditolak oleh akal. Kalau kata tak ada pun diterima oleh akal, tak ditolak oleh akal. Sebab benda jaiz ni benda terima, ada dan tiada. Maknanya kalau ada, terima. Tak ada. Kalau tak ada, terima. Ada. Kalau dia ada, terima jadi tak ada. Terima berubah jadi tak ada. Kalau tak ada, boleh berubah, terima. Berubah jadi ada pada kiraan akal kita. Lalu tu kalau ada diterima, kalau tak ada pun diterimakan, disahkan oleh akal. Sebab benda jaiz ialah perkara yang tak ada tetapi terima ada. Atau benda ada tetapi terima tak ada. Benda jaiznya begitu. Benda ada yang terima tak ada. Terima hilang. Benda tak ada yang terima ada. Itu benda jaiz. Jadi maknanya ada dan tiadanya diterimakan akal dan disahkan oleh akal. Begitulah. Dan iaitu jaiz itu dua bagai pula, dua bagai juga seperti wajib, dua bagai mustahil pun dua bagai juga. Memanglah kena dua lah sebab masuk di bawah mengetahui pengetahuan. Pengetahuan tu ada dua. Jadi tak dapat tidak. Mesti dah begitu. Kalau dia tak cerita pun kita dah tahu kan. Sebab ingat kata wajib, mustahil, harus walaupun hukum akad masuk dalam benda diketahui. Masuk dalam ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan bagi makhluk tak dapat itu dibahagi pada dua. Tapi di sisi Allah Ta'ala tidaklah. Ilmu yang baru. Katanya ilmu yang baru terbahagi kepada dua. Nazari dan daruri. Maka hukum akal pun masuk dalam pengetahuan juga. Kalau gitu tak dapat tidak kena bahagi dua. Sebab tu kalau kita tahu kata manusia ni ada dua jenis. Jenis lelaki dan jenis perempuan. Kalau kata orang Melayu pun, kalau kata orang Arab pun, tak pelik lah. Orang Arab ada lelaki, ada perempuan. Manusia juga dia pun. Orang Afrika pun ada lelaki juga. Sebab kalau kita katanya, manusia ni ada lelaki dan perempuan. Manusia jenis mana tak kira lah. Ada lelaki perempuan. Begitulah. Maka kalau tak cerita pun dah tahu kan. Tapi untuk jadi peringatan kepada kita, kena ceritalah. Pertama jaiz daruri. Jadi maknanya nak tahu kata harus benda ini senang saja. Iaitu barang yang tiada berkandak, barang yang tiada berkandak, tiada terhenti. Tiada berkandak, tiada terhenti kepada tilik nazar. Jadi makna tilik nazar tu tak jadi syarat untuk nak dapat dia. Tilik nazar kaji fikir ni tak jadi syarat bagi nak nampak dia. Bagi nak faham dia, bagi nak tahu dia. Jadi maknanya bukan mana berkandak macam orang lapan nak kepada nasi, bukan begitu. Bukan berkandak macam katanya orang fakir berkandak kepada harta, bukan begitu.
Maknanya terhenti tersyarat. Mana sini tak jadi syarat, kena ada fikir tilik baru nak nampak, tak jadi syarat. Mana tak terhenti di atas fikir tilik nak nampak dia. Begitulah. Seperti gerak jirim atau diamnya. Atau bukan dan. Atau mana gerak, ketika bergerak tu taklah diam. Ketika diam tu taklah bergerak. Itu mana atau. Ketika dia bergerak, taklah diam. Ketika dia diam, taklah dia bergerak. Mana ada mana-mana satu daripada diam dan gerak. Ada pekat jirim tu, ada mana-mana satu daripada apa? Gerak atau diam. Itu ada, yakni salah suatu dengan tertentu. yakni salah suatu dengan tertentu. Salah suatu daripada gerak dan diam tu dengan tentu. Sekarang kau gerak ke kau diam? Saya diam sekarang. Jadi mana ketika kita diam tu kita tinggallah gerak. Ketika kita bergerak kita tinggallah diam. Dengan secara menentu begitu. Adapun tengok, jadi dengan secara tentu adapun terima salah suatu daripada keduanya dengan tiada tertentu, maka iaitu wajib. Maka itu maksud dah wajib. Tapi wajib pun wajib nazari, wajib daruri lah juga pun. Tapi maksudlah hukum wajib, bukan harus. Jadi gerak dengan diam ni, dia kalau yang tadi misal gerak dengan diam juga kan. Mustahil daruri tadi. Misal bagi mustahil daruri itu misal dengan gerak dan diam juga. Maknanya kosong sunyi oleh jirim daripada gerak dan diam dalam masa yang sama adalah mustahil. Itu adalah mustahil. Lepas tu gerak dan diam dia kata wajib di sini macam mana? Dengan secara tak tiada tentu. Maknanya kita jirim mesti kena ada gerak ataupun diam. Tentu yang mana? Tak tentu. Jadi maknanya mesti kena ada mana-mana satu daripada keduanya gerak dan diam. Mana gitu. Dengan maknanya kosong tu lah tak boleh. Kosong tu mustahil. Ada mana-mana satu dengan cara tak tentu tu wajib. Lepas tu begitu. Jadi kalau nak bandingnya, kita apabila masuk waktu zuhur, contohnya kita katanya waktu zuhur tu, mudah nak cakapnya kita kata waktu zuhur tu masuk pukul 1, habis pukul 4. Masuk pukul 1, habis waktu zuhur di pukul 4. Maka kalau katanya wajib sembahyang zuhur di dalam waktunya. Wajib sembahyang zuhur dalam waktu. Lepas tu zuhur, waktu zuhur tu kita kata berapa minit? 2, 1, 2. 1 masuk pukul 1, mulai pada 1 sampai 2, 1 jam. 2, 3, 2 jam. 3, 4, mana 3 jam. Lepas tu kita kata waktu zuhur berpanjangannya 3 jam. Misalnya. Lepas tu kita sembahyang zuhur berapa minit? 5, 6 minit, 7 minit gitu dah. Ada setengah orang tu sampai 10 minit. Maka jadi dalam waktu 3 jam tadi tu wajib kena ada diisikan sembahyang zuhur dalam waktu 3 waktu tadi. Mesti maknanya gitu. Wajib sembahyang zuhur di dalam waktu zuhur macam mana? Wajib sembahyang zuhur di dalam waktu zuhur mana mewajibkan mengisikan perbuatan sembahyang zuhur di dalam mana-mana juzuk daripada 3 jam itu. 10 minit yang kita nak guna untuk sembahyang dah. Tapi masa dia luar kan. Bukan kata wajib sembahyang zuhur di dalam waktu zuhur makna 3 jam. 4 rakaat 3 jam. Bukan maksudnya begitu.
Bukan maksud dipenuhkan waktu zuhur mulai pukul 1 sampai pukul 3, tak, bukan begitu. Jadi maka tilik kepada situ maknanya wajib kena isikan perbuatan sembahyang zuhur di dalam masa 3 jam tadi. Tapi nak isi kat mana? Nak isi kat mana? Di awal ke? Di tengah sikit ke? Atau tengah benar-benar? Artinya kalau ke hujung sikit atau kat hujung. Nak isi di mana tu adalah harus. Nampak? Nak isi kat mana tu adalah harus. Jadinya maknanya haram tak isikan di dalam waktu. Mana tak solat dalam waktu tu haram. Nampak kan? Tak isikan sembahyang zuhur dalam waktu, terlepasnya begitu adalah haram. Soalan kata sini nak katanya mustahil lah. Tapi tak panggil mustahil. Maknanya tak isikan perbuatan sembahyang zuhur di dalam waktu, terlepaskan begitu adalah, melepaskan begitu adalah haram. Kalau begitu wajib kena isikan perbuatan sembahyang zuhur di dalam waktu zuhur. Sembahyang zuhur 10 minit kita kata. Tapi waktu dia berpanjangan 3 jam. Maka nak isi kat mana? Kita nak pilih masa 10 minit tu nak letak mana? Sebab dia masanya 18 itu apa dia? 180 minit kan. Tak gitu kan? Tiganya 180 minit kan. 180 minit. Kita nak 10 minit je untuk nak isi. Tapi dalam 180 minit tu, di mana kita nak ambil 10 minit tu, nak ambil di mana? Di awal, di ni kan. Itu adalah harus. Kan? Itu harus. Kenapa tu? Mengisi adalah wajib. Tapi masa, 10 mana? Daripada 180 minit. Kita nak ambil 10 minit. Itu adalah harus. Mengisi itu adalah wajib. Terlepas tak isi adalah haram. Begitu kan. Tapi kita nak isi mana? 10 minit awal ke? Katanya kalau kita 180 minit, kalau kita bagi 10, mana ada 18 ada 18 ada 18 kan. Mana 10 kan. Kita nak ambil 10 yang pertama ke, 10 yang kedua ke, 10 yang ketiga ke, 10 yang keempat ke, katalah itu adalah harus. Apa begitu? Maka macam itulah. Jadi maknanya kalau kosong daripada gerak dan diam, itu mustahil. Tak ada langsung tu gerak dan diam, tak berlaku langsung gerak dan diam tu mustahil. Atau berlaku kedua-dua pun dalam masa yang sama, itu pun mustahil juga. Kosong daripada kedua-dua pun tak boleh kita cakap tak boleh. Mustahil tak boleh. Beri pun kedua-dua pun tak boleh juga dalam masa yang sama, pada jirim yang sama, tak boleh juga. Kalau begitu, mesti, ni wajib. Mesti kena ada. Ada apa? Ada mana-mana satu dengan tak boleh nak tentu lagi. Macam katanya, Mayun Zuhur nak tentu wajib tu, tentu jam mana itu harus kan. Maka wajib kena ada mana-mana satu. Tentu tak kalau cakap mana-mana satu. Tak tentu. Mesti kena ada mana-mana satu kat jirim. Apa dia? Gerak. Tidak pun gerak, tidak pun diam. Nak dak kedua tu tak boleh. Nak ipun kedua pun tak boleh. Kena ada mana-mana satu. Kena ada mana-mana satu, itu dah wajib. Tapi saya nak pilih gerak, itu harus. Macam sembahyang zuhur, saya nak pilih awal, itu masalah sunat. Sembahyang zuhur, saya nak pilih awal, itu maknanya sunat. Kalau saya nak pilih diam, saya nak pilih gerak, macam itulah. Kalau nak kahwin, kalau dia nak kahwin, mesti dia kena pilih mana-mana seorang perempuan untuk jadi isteri dia kan. Dia nak dia nak kahwin, tapi ibu bapa suruh pilih, dia tak nak pilih. Jadi kalau nak kahwin, mesti kena pilih. Wajiblah. Kalau kira, kalau tak pilih, macam mana nak kahwin? Nak kahwin semua perempuan tak boleh. Nak kahwin dengan seorang perempuan, mesti kena pilih. Tentang pilih mana-mana tu, itu wajib lah. Kalau tak pilih, macam mana nak kahwin?
Tapi nak pilih ambil siapa, setuju dengan siapa, itu harus semua. Begitu. Macam nak beli kereta, tapi tak nak pilih, tak boleh nak beli. Mestilah kena pilih. Kan? Mesti kena pilih, nak setuju dengan yang mana. Tapi nak setuju dengan yang ni, nak setuju dengan itu adalah harus. Begitulah. Sikit lagi ya. Dan keduanya jaiz nazari, iaitu barang yang berkandak kepada tilik nazar. Jadi nak tahu kata tak boleh jadi, tak boleh ada, tak terima tu, kena fikir tilik. Seperti harus meseksa Allah akan orang yang berbuat taat akan dia. Seperti harus meseksa Allah akan orang yang buat taat akan dia selama-lama. Mana meseksa tu selama-lama, tak berarti sampai ke bila-bila. Dan harus memberi pahala bagi orang yang berbuat maksiat kepadanya. Memberi pahala mana balasan baik, memberi pahala mana beri balasan baik syurga selama-lama. Itu adalah harus tilik kepada asal perkaranya begitu. Sebab apa dia? Menyiksa Allah akan orang deraka, akan orang taat adalah perkara yang diterima oleh akal. Memberi balasan baik kepada orang deraka, memberi balasan baik kepada orang taat adalah perkara yang diterima oleh akal. Perkara yang harus. Kalau gitu, kalau Allah Ta'ala, kalau kita kata diterima ke tidak akal Allah Ta'ala menyiksakan orang taat, tilik kepada semata-mata perkara ni adalah harus. Tapi jangan tilik pada janji lah. Jangan tilik pada janji, itu adalah mustahil. Menyiksakan orang taat mustahil. Memberi balasan syurga kepada orang maksiat adalah mustahil. Itu panggil mustahil aridi. Jadi jangan tilik pada aridi lah. Jadi perkara ni kalau tak tilik pada aridi, tidak ada yang harus. Jangan tilik kepada aridi. Kalau tilik kepada aridi, tak ada benda yang harus. Tak ada benda yang harus. Tengok, kita katanya menyiksa Allah akan orang yang taat. Harus kan? Dia kata, macam mana nak harus? Allah Ta'ala dah janji nak seksa. Nak apa? Allah Ta'ala janji nak beri balasan baik pada orang taat. Wajib lah. Tu jangan tilik pada aridi. Kalau tilik pada aridi, tak ada wajib. Tak ada yang jaiz. Seperti hukum syarak pun begitulah. Makan minum, kalau tak tilik pada hukum asal, hukum zati dia, tilik kepada hukum aridi, tak boleh kata harus. Makan minum apa hukum? Harus tilik pada hukum asal dia. Jangan tilik pada aridi. Kalau tak makan, mati. Lapar, mati. Wajib makan. Kalau tak makan, tak kuat nak buat amal ibadat. Tak sepenuh buat amal ibadat. Itu sunat. Itu jangan tilik pada hukum aridi, tilik pada hukum zati. Maka itu saja. Sini pun kita cakap pasal hukum zati. Itu ya. Kemudiannya syahdan bahawa seorang yang mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala